Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Terima kasih kepada pengerusi majlis pada pagi ini, yang berbahagia tu pengetua kepada Baitul Zakiyah, iaitu Tuan Haji Halim. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri kesempatan kepada kita, peluang kepada kita pada pagi ini untuk dapat kita bersama di dalam satu majlis ilmu, iaitu majlis pembacaan dan huraian, mungkin secara ringkas, hadis-hadis daripada buku 40 sabdaan tentang wanita. Jadi buku ni ada hadis, himpunan tentang hadis wanita ni, alhamdulillah, saya dikumpulkan oleh saya sendiri, yang mana asalnya saya buat nota ringkas satu kuliah muslimat, muslimat PAS di Manjung lah, Manjung Perak. Cuma kuliah tu tidak berpanjangan, lepas pada tu berhenti. Tapi saya teruskan juga tulis hadis-hadis, himpunkan hadis berkenaan dengan wanita ni, dan alhamdulillah siap 40 hadis berkaitan dengan wanita, dengan huraian dan dengan syarahan yang tidaklah begitu detail, tapi tidaklah begitu ringkas, sangat yang sederhana. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita cuba untuk membuat huraian sedapat mungkin, daurah pada pagi ini daripada 40 hadis berkaitan dengan wanita ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan hadis yang pertama. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa' faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah afara'aita al-hamwa qala al-hamwu al-maut. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan dirimu dari masuk menemui wanita-wanita yang kamu boleh berkahwin dengan bersunyi diri dengannya. Maka seorang lelaki Ansar bertanya, wahai Rasulullah, apa katamu berkenaan ipar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ipar adalah kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni dari sudut secara keseluruhannya, hadis ini nak memberi peringatan kepada kita, terutama sekali perempuan. Lelaki pun sama juga. Perempuan lah lebih lagi, iaitu memelihara diri di dalam pergaulan, mengelakkan diri daripada bersunyi-sunyian dengan orang-orang yang boleh berkahwin dengan kita, dan seterusnya mengelakkan diri daripada berlaku kekejian seperti zina. Jadi wanita lebih banyak lagi dalam kes ni, seperti berkaitan dengan al-hamu, berkaitan dengan ipar. Kalau nak kira lebih banyak lagi berbanding dengan lelaki. Dari sudut mana? Sebab kadang-kadang perempuan ni kebanyakannya dia duduk di rumah. Kadang-kadang ada ipar yang menumpang di rumah tu. Kadang-kadang ipar, adik ipar ke, abang ipar ke yang mari daripada jauh menumpang di rumah adik-beradik. Suami pergi kerja, suami pergi kerja, tinggallah adik ipar duduk di rumah. Tu dengan kakak ipar ataupun abang ipar dengan adik ipar. Jadi itu berlaku, dan kadang-kadang dianggap sebagai enteng. Alah, bukan orang lain, adik ipar dia je.
Bukan orang lain. Duk main lagu tu. Jadi mudah-mudah. Naik motor ke, alah bawa je lah kakak ipar kamu je, bukan orang lain. Tu. Jadi mudah pandang enteng perkara tersebut. Baik. Kemudian huraian kepada hadis ni berkenaan dengan makna kalimah tu, alhamu iaitu keluarga yang hampir. Dari pihak suami selain daripada ayah dan juga anak-anak tiri. Ayah ni tidak mengapa. Sebab apa? Sebab ayah ni adalah mahram muabbad. Ayah mertua, bapa mertua. Kalau bapa mertua tak ada masalah, sebab itu haram, mana mahram muabbad, kekal. Bila seseorang tu berkahwin, ada bapa mertua tu haram kahwin sampai bila-bila. Sama ada dia telah bercerai ataupun suaminya telah meninggal, bapa mertua tetap mahram. Begitu juga dengan anak tiri. Kemudian ayah dan anak-anaknya, anak kepada suami, itu tidak termasuk di dalam hamu, sebab mereka adalah mahram kepada isterinya. Yang tu boleh duduk bersama walaupun tanpa ditemani oleh orang lain. Dan itu tidak disifatkan dengan kematian yang dimaksudkan dengan al-hamu di sini. Yang dimaksudkan oleh hadis ni iaitu adik-beradik lelaki, bapa saudara, anak saudara dan sepupu suami, iaitu lelaki yang bukan mahram dari keluarga suami. Dia mungkin mahram tapi mahram muaqqat, mahram yang bertempuh. Adik-beradik suami, seorang perempuan, adik-beradik lelaki suami dia haram kahwin, tapi haram kahwin bertempuh selagi suami itu masih ada. Kalau suami itu meninggal, bolehlah berkahwin. Tu mana dia tu mahram muaqqat. Jenis mahram muaqqat ni tak boleh bersunyi diri dengannya. Tu. Sebab itu kita tengok Nabi SAW sendiri tegah dalam masalah ni. Isteri baginda, walaupun isteri Nabi yang dikenali, digelarkan dengan ummahatul mukminin, ibu orang-orang mukmin, tapi Nabi SAW tak bagi nak masuk menemui isteri dia ke, tak bagi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mana kamu nak minta sesuatu daripada isteri Nabi SAW, tanya dari sebalik tabir. Kemudian al-maut, kematian, iaitu kerosakan boleh berlaku kerana bersunyi dingin dengan salah seorang daripada mereka. Huraian kepada hadis-hadis ni insya-Allah saya pilih-pilihlah. Saya pilih-pilih daripada buku ni, dan insya-Allah mungkin saya tambah lagi daripada tempat-tempat yang lain. Makna hadis. Muka surat 2 tu. Hadis ini memberikan peringatan tentang hubungan seseorang perempuan dengan lelaki asing yang sah berkahwin dengannya. Termasuk di dalamnya ialah seorang yang merupakan mahram muaqqat, iaitu seorang yang haram dinikahi dalam yang bertempuh bukan selama-lamanya. Maknanya peringatan kepada perempuan tentang hubungan dengan lelaki asing, lelaki ajnabi yang sah nikah, termasuk mahram muaqqat seperti yang saya sebutkan tadi. Yang tu kena berhati-hati. Kebiasaan orang ramai bermudah-mudah dengannya, lalu seorang lelaki bersunyi diri dengan isteri adik-beradiknya. Inilah yang dimaksudkan dengan kematian, dan ia lebih patut ditegah dan dibimbangi berbanding ajnabi. Kalau orang asing nak mari ke rumah kita jumpa dengan isteri kita, kita tak berapa nak bagi. Memang kita tak bagi. Kita tak bagi. Nak tinggal dia dengan isteri kita ke, kita tak bagi. Tu. Begitu juga pandangan orang luar pun, dia tengok, siapa tu pergi rumah dia, tuan rumah tak ada, isteri dia saja ada. Jadi orang luar pun pandang benda tu sebagai suatu yang serius, suatu yang tidak sepatutnya berlaku. Tapi kalau adik-beradik suami, ipar, orang kata tak apalah, bukan orang lain, adik-beradik suami dia juga. Jadi bermudah-mudah. Sedangkan perkara itulah yang diberikan penekanan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Terbaik. Kita pergi peringat seterusnya. Begitu juga keluarga isteri yang perempuan juga merupakan fitnah kepada suami. Tu.
duduk di mana-mana, kau duduk di KL ke, adik ipar, adik seorang isteri, ada adik belajar di universiti, contoh kita kata belajar di universiti, weekend mari duduk menumpang rumah kakak. Nah, yang kakak pergi apa-apa program pergi, tinggal adik dengan suami dia. Nah, dengan abang ipar dia. Bukan orang lain, abang ipar dia juga. Nah, tu jadi bermudah-mudah. Jadi tak boleh. Dan tak boleh bermudah-mudah. Sebab tu Nabi SAW tegaskan al-mautu. Ipar-ipar ni kematian. Bukan nak suruh bergaduh, tapi nak suruh berhati-hati. Bukan nak sangka buruk, tapi bersunyi bersama dengan ipar dua itu sudah termasuk di dalam bersunyi dengan ajnabi yang ditegah oleh agama. Baik. Oleh itu wajib mengelakkan diri dari mengambil sikap mudah dengan bersunyi-sunyi dengan bukan mahram dari kalangan mereka. Begitu juga tengok apa yang diharamkan ke atasnya. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis ini perempuan merupakan sebesar-besar fitnah kepada lelaki. Jadi hadis-hadis yang huraian ni mungkin saya tak bacalah. Saya cuba ringkaskan dengan terus tengok kepada terjemahan dia saja. Ni muka surat 3 ni. Iaitu hadis Nabi SAW bersabda, tidak aku tinggalkan selepasku fitnah yang lebih berbahaya kepada lelaki daripada wanita. Jadi ujian yang paling besar kepada lelaki adalah wanita. Jadi sebab tu kena berhati-hati, kena beringat dalam perkara-perkara ni. Yalah kita tengok orang manusia, dia boleh kawal diri dia dengan harta, dengan dunia. Seorang lelaki dia boleh kawal diri dia dengan semua tu, tapi dengan wanita dia tewas. Ini realiti, ini yang berlaku. Banyak berlaku. Qadhi Iyad berkata, maknanya bersunyi diri dengan ipar duai boleh membawa kepada fitnah yang merosakkan agama seorang perempuan. Jadi hukum ni menepati hadis yang lain yang menyebutkan hukum ni secara umum, iaitu berdasarkan kepada hadis Jabir ni, yang Nabi SAW beri pesanan, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia bersunyi diri dengan seseorang perempuan yang tiada bersamanya mahramnya, kerana yang ketiga dari kedua-duanya ialah syaitan. Jadi mana beri peringatan jangan berdua-duaan dengan perempuan yang asing, yang tidak ada mahram kepada perempuan tu. Sebab apa? Yang ketiga adalah syaitan. Tukang cucuk tu ada, tak nampak. Tukang cucuk tu tak nampak. Kesimpulan hadis. Haram bagi seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki ajnabi, asing atau sah berkahwin dengannya. Hukum ini juga menepati keluarga yang hampir dengannya, termasuk dari kalangan keluarga suaminya. Jadi kalau untuk perempuan, keluarga suami dia. Kalau untuk lelaki, keluarga isteri dia yang perempuan. Mana kalau isteri, kalau perempuan kat keluarga suami dia yang lelaki. Itu pun kena berhati-hati. Perzinaan atau khalwat juga boleh berlaku antara keluarga. Jadi sebab tu Nabi SAW beri peringatan keras dalam perkara ni. Sebagaimana di dalam hadis ini, saya baca terjemahan tu, iaitu Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu supaya mengerjakan sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan rotanilah mereka kerana meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Jadi Nabi SAW beri pesanan, anak lelaki dengan perempuan, anak adik-beradik. Mana adik-beradik? Umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur. Jadi kita jangan anggap benda ni sebagai benda remeh-temeh. Jangan. Jangan kata alah budak-budak kecil bukannya reti apa pun. Jangan kata lagu tu. Jadi sebab apa yang diberikan peringatan oleh Nabi SAW di dalam hadis ni, realiti dia zaman kita sekarang ni dah berlaku dah. Berlaku. Baru-baru ni kita tengok ada seorang ibu mengadu kepada siapa? Fairuz ke siapa, tak ingat. Dia mengadu abang darjah 3 liwat adik umur 5 tahun. Allah, tak boleh nak bayang. Boleh berlaku benda tu. Mana budak
kecil sebesar tu sudah reti, pandai dah perkara tersebut. Teruk situasi yang berlaku sekarang ni. Jadi sebab tu Nabi SAW beri pesanan. Tu. Saya pernah tengok zaman bujang dulu, pernah daripada Kelantan, ni tak nak cerita panjang lah, cerita ringkas saja. Daripada Kelantan, 4 orang pergi menumpang satu rumah, pak saudara kawan, rumah apa dia panggil setinggan. Pak saudara kawan tu duduk dengan isteri dia, dengan 3 adik isteri dia. 2 lelaki, 1 perempuan. Tidur satu bilik, 1 katil. Giling kepala gitu. Tak tahu nak kata. Semua tu kerja besar-besar dah. Kerja supermarket, kerja. Allah kata, ish. Tengok, Nabi SAW tak bagi. Umur 10 tahun pun tak bagi dah. Kemudian hubungan yang tidak terkawal dengan ipar boleh membawa keburukan seperti keretakan hubungan suami isteri. Dengan keluarga suami atau isteri berlaku perbuatan merampas suami kakak atau isteri adik dan seumpamanya. Sebab tu Islam sekat awal-awal lagi sekat perkara ni. Jadi ini yang disebutkan ni memang berlaku dalam masyarakat kita, berlaku di kalangan orang Islam. Bukan orang bukan Islam pun berlaku perkara ni. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis yang kedua. An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, perempuan itu adalah aurat. Bila dia keluar, syaitan akan datang kepadanya untuk menghias dirinya. Waktu paling hampir seorang perempuan itu dengan Tuhannya ialah ketika dia berada di tempat paling sunyi di rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik. Jadi dalam hadis ini mana Nabi SAW sebut makna kalimah perempuan adalah aurat. Perempuan dianggap aurat. Perempuan tu sendiri dianggap sebagai aurat. Tak ada dah aurat lagi pun sudah dikira sebagai aurat. Sebab apa? Dari sudut mana? Kerana satu, dia berasa malu bila keluar. Sebagaimana seseorang perempuan malu bila aurat terdedah. Ini ada rujukan bawah tu. Jadi mana perempuan ni sifat dia beza dengan lelaki. Mana perempuan ni bila keluar lebih mempunyai sifat malu berbanding dengan lelaki. Tapi kalau perempuan tu keluar hilang, tak ada sifat malu, jadi punca kerosakan. Sebab tu kena jaga sifat malu yang ada pada perempuan. Itu perbahasan berkenaan dengan malu tu panjanglah pula cerita dia ni. Tu tak apa. Makna lain ialah kerana perempuan itu sendiri merupakan tarikan dan perhatian, sebagaimana aurat bila terdedah akan jadi perhatian. Jadi mana perempuan ni dia berbeza dengan lelaki. Lelaki tidak begitu menjadi perhatian bila keluar, tapi perempuan jadi perhatian. Termasuklah yang sudah berumur. Yang sudah berumur. Dia yang sudah berumur, dia sama-sama yang setara dengan dia. Sebab tu orang Arab kata likulli saqitin laqitun. Setiap yang gugur pasti akan ada yang kutip. Jadi mana hak perempuan-perempuan muda ni sama-sama dia. Sama tahap umur dengan dia. Perempuan yang sudah berumur menjadi perhatian, yang lelaki yang sama tahap umur dengannya. Jadi maknanya masing-masing menjadi perhatian. Jadi di sini mana Nabi SAW nak sebut mana perempuan ni. Kita baca lagi. Al-Munawi berkata, disifatkan perempuan dengan sifat ini, dan sesiapa yang begini sifatnya maka semestinya dia akan melindungi dirinya. Maknanya dianggap sesuatu yang tidak baik bila ia sentiasa muncul dan menonjolkan dirinya kepada lelaki. Dikinayahkan perempuan dengan aurat sebagai isyarat wajib ditutupi dan tersembunyi dari pandangan. Jadi mana perempuan ni disebutkan sebagai aurat. Maknanya sebagai isyarat mesti dilindungi. Sebaik-baiknya berada di rumah. Mana tidak keluar. Kalau keluar pun mesti dilindungi, mesti ditutupi. Itu mesti ditutupi. Baik.
Maknanya ditutupi itu, satu ditutup dengan pakaian yang menutup aurat, aurat. Istasyrafa asal makna dianya mana tengok dengan mengangkat kening. Itu makna istasyrafa. Maksud dia di sini iaitu syaitan datang kepada perempuan. Syaitan jadikan perempuan itu sebagai alat untuk merosakkan orang lain. Itu untuk merosakkan lelaki. Kemudian syaitan menghiaskan perempuan di mata lelaki supaya lelaki itu terpedaya dengannya. Dalam masa yang sama dia sendiri terpedaya. Perempuan tu sendiri terpedaya dengan diri dia, mari hurur, mari ujub, rasa hebat diri, iaitu dia merasa diri dia tu cantik di mata lelaki. Dengan cara sedemikian dia boleh merosakkan salah seorang ataupun kedua-duanya sehingga menyebabkan ia terjerumus ke dalam fitnah, ke dalam mana perkara yang keji. Terbaik. Jadi mana perempuan bila keluar dia menjadi alat untuk syaitan merosakkan manusia, terutama sekali merosakkan lelaki. Jadi sebab tu mana di sini Nabi SAW nak beri peringatan supaya perempuan tu jaga diri betul-betul. Jaga diri sungguh-sungguh. Ialah kalau dia dah tutup aurat tu, kemungkinan untuk diganggu tu kurang. Sebab Quran sendiri pun sebut tujuan tutup aurat tu supaya la yu'zain, supaya tidak diganggu. Cuma ada juga gangguan tu. Tetap ada juga. Kemudian berkenaan dengan syaitan ni, mungkin yang dimaksudkan dengan makna asal iaitu syaitan yang tidak dapat dilihat, ataupun termasuk juga iaitu lelaki-lelaki yang fasik, yang merasakan setiap perempuan ni adalah perhiasan matanya. Jadi lelaki yang fasik ni dia tengok perempuan dia rasa terhias selalu, dia rasa comel selalu, rasa nak tengok selalu, sekali tengok tak puas, dua kali tak puas. Tu dia jadi timbul perasaan yang lain. Qa'rul bait iaitu dasar, maksudnya tempat yang paling susah untuk ditemui. Kemudian makna hadis di sini. Jadi saya cuba ringkaskan. Maknanya perempuan ni bila keluar daripada rumah dia akan menjadi perhiasan mata lelaki. Ini sudah menjadi lumrah, walaupun perempuan tu memenuhi tuntutan menutup aurat, tutup dah. Apatah lagi kalau tidak tutup aurat, yang tu lebih-lebih lagi. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala beri peringatan supaya sentiasa berada di rumah, seperti dalam ayat ni, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ata'na Allah wa rasulah. Hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, jangan kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul. Jadi mana ayat ni asalnya ditujukan kepada isteri Nabi SAW, tetapi dia amal khitab kepada isteri Nabi juga adalah merupakan khitab kepada umat Nabi SAW, terutama sekali yang perempuan. Kalau di ayat ni khusus untuk perempuan. Cuma bukan bermakna perempuan langsung tak boleh keluar rumah. Jika ada keperluan boleh. Kita akan jumpa di dalam hadis selepas daripada ni kebenaran untuk perempuan keluar daripada rumah bila ada keperluan. Cuma hadis ni beri penekanan kepada perempuan untuk jaga diri. Baik. Kemudian seterusnya ni muka surat 10, kita pergi pada muka surat 10 pula. Di dalam ayat ni pun Allah Subhanahu wa taala beri penegasan supaya tutup aurat, labuhkan pakaian, tutup seluruh tubuh bila mana keluar. Supaya apa? Supaya tidak diganggu dan supaya dikenali sebagai seorang muslimah, seorang perempuan muslim. Kalau tidak, yalah, kalau di Malaysia ni boleh kira lagi, kalau tengok Melayu tu biasanya muslim lah. Kalau setengah-setengah negara tu sama je. Sama. Kalau sebelah Arab, Lebanon ke apa ke, sama je. Jadi kalau pakai tutup aurat ke, ini Kristian ke, Muslim ke, tu. Kena tutup dulu. Baik.
Kemudian kalau kita tengok di dalam Quran pun ada perintah-perintah kepada perempuan supaya menundukkan suara, supaya merendahkan pemandangan, merendahkan suara. Di dalam surah Al-Ahzab, di dalam surah An-Nur suruh tundukkan pandangan. Ayat tu semua tu untuk jaga diri perempuan. Kemudian begitu juga bagi lelaki, agama juga menetapkan, dan untuk lelaki juga. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW beri peringatan, bila perempuan keluar, syaitan hiaskan diri perempuan itu di mata lelaki. Sebab tu Allah Ta'ala beri peringatan kepada lelaki juga di dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, supaya lelaki juga menundukkan pandangan. Maknanya lelaki pun kena tahu, bila perempuan melintah depan mata dia, kena tahu ini panahan syaitan untuk mengganggu diri dia. Kemudian daripada hadis ni juga ulama berbeza pendapat tentang perempuan ni boleh keluar rumah ataupun tidak. Hukum berkenaan dengan masalah perempuan keluar rumah ataupun tidak, yang kita akan bincangkan di dalam hadis selepas ini. Kemudian kesimpulan hadis yang terbaik bagi perempuan sentiasa berada di rumah, tidak keluar kecuali ada urusan yang penting. Kalau tak ada urusan penting, duduk di rumah saja. Yang kedua, tempat paling baik bagi wanita ialah tempat yang paling susah untuk ditemui. Mana Qa'rabaitiha ni maknanya tempat ujung rumah, tapi bukanlah nak suruh sorok dalam bilik store kan, balik-balik rumah anak-anak perempuan kita kena letak dalam store, orang susah sikit nak jumpa. Tidaklah lagu tu. Tapi maksudnya jaga pelihara perempuan tu. Tu baik. Wanita merupakan sesuatu yang menjadi perhatian lelaki. Itu antara kesimpulan daripada hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga, kita cepat-cepat laju-laju sikit. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annaha yanzuru ilaiha. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang perempuan itu bergaul dengan perempuan yang lain dengan memperlihatkan segala auratnya, lalu dia menggambarkannya perempuan itu kepada suaminya sehingga seolah-olah suaminya melihat kepada perempuan itu. Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Makna hadis ini iaitu la tubashir. Makna kalimah la tubashir ni bercapur, bersentuh kulit. Maknanya duduk dalam satu kain selimut tanpa berpakaian. Itu asal makna dia. Maksud sini maknanya memperlihatkan aurat sehingga sampai kepada aurat yang sulit-sulit. Atau sama ada bersentuh kulit ataupun tidak. Yang ni tak kira lah sama ada sama lelaki ke sama perempuan ke. Sama perempuan lebih-lebih lagi. Tu bukan bermakna sama-sama perempuan bila tidak aurat, aurat besar-besar tu maka boleh mudah-mudah. Tu seperti yang berlaku di kalangan orang-orang barat ke apa ke. Jadi tidak boleh berlaku di kalangan orang-orang Islam. Kemudian fatan'atuha ni menggambarkan sifat dengan maksud cerita sifat tubuh badan tu, kulit tu sehingga kepada bahagian sulit, sehingga boleh menimbulkan perasaan yang tidak elok. Maknanya dia tengok pergi cerita pula pada suami dia, oi cantiklah, oi putih melepak. Cerita pada suami dia tu. Baik. Jadi di sini kalau kita tengok di sini, mana Islam, antara maqasid Islam yang besar adalah menjaga maruah. Menjaga kehormatan diri. Islam sangat menitik beratkan maknanya memelihara maruah, memelihara kehormatan diri. Jadi hadis ni pun Nabi SAW nak beri peringatan kepada kita supaya jaga kehormatan diri. Kehormatan perempuan, sahabat kita, kawan kita, jaga. Jangan mudah-mudah nak cerita kepada orang lain. Sama ada cerita tu kepada orang yang rapat dengan kita, suami kita, apatah lagi kepada orang lain. Jadi sebab tu Islam melarang daripada melakukan sesuatu yang boleh membawa kepada merobek maruah seseorang, merosakkan kehormatan seseorang tu. Jadi jalan-jalan yang ke arah tu Islam sekat, jangan buat, jangan lakukan. Jadi jangan pandang enteng
perkara ni. Mudah kita kata jangan duk cerita pada orang lain benda-benda ataupun maknanya apa yang duduk dalam kain orang lain. Tak usah duk cerita. Kalau tertengok ke, terlihat ke, senyap-senyap sudah. Senyap-senyap. Tak usah duk bisi-bisi. Baik. Jadi mana hadis ni haram bagi seorang perempuan melihat aurat perempuan lain lalu menggambarkan aurat yang dilihat itu kepada suaminya. Sebab larangan tersebut ialah kerana dibimbangi suaminya akan tergambar-gambar keadaan perempuan yang diceritakan itu. Seterusnya ia boleh mengakibatkan perasaan yang tidak elok seseorang suami kepada perempuan selain isterinya dan boleh membawa kepada perceraian dan perkara-perkara yang lain. Jadi dia dalam isu ni kita kata mungkin tak munasabah seorang perempuan dia nak ceritakan kepada suami dia kecantikan perempuan lain. Mana boleh, mesti kalau suami sebut perempuan lain cantik pun dia naik angin lah dia. Tiba-tiba suami sebut, comel lah dia tu. Abang ni mestilah marah. Apatah lagi nak cerita pada suami kecantikan perempuan lain. Tu maknanya itu suatu yang di luar daripada lumrah, kebiasaan, naluri sifat semula jadi wanita. Tapi kalau keadaan tu sudah berubah, maknanya masyarakat sudah berubah teruk. Ini mana situasi masyarakat tu teruk. Maknanya hubungan lelaki perempuan, suami pun tak kisah isteri dia duk berjoget dengan orang lain, suami isteri pun tak kisah suami dia tu berjoget dengan orang lain, tak kisah. Dalam situasi itu mungkin boleh berlaku perkara ni. Mungkin boleh berlaku perkara ni, tidak mustahil berlaku perkara ni. Tu mana isteri pergi cerita kecantikan perempuan yang lain kepada suami dia. Walaupun asalnya seorang isteri tidak akan melakukan perkara tersebut kepada suami dia. Jadi Nabi SAW tak bagi sebab apa? Takut-takut suami itu pula tergambar-gambar perempuan yang diceritakan oleh dia. Dia boleh membawa kepada penceraian. Dah cerita suami dia teringat pada orang lain. Dan boleh juga membawa kepada gangguan kepada perempuan tersebut. Jadi yang isteri ni ingat kau tak ada apa-apa cerita, tak kisah cerita. Tapi suami ni timbul perasaan lain. Sehingga boleh menyebabkan suami itu boleh mengganggu pula perempuan tu. Boleh menyebabkan mengganggu perempuan tersebut. Kalaulah perempuan yang diceritakan itu adalah lebih cantik daripada isteri dia. Kalau perempuan yang diceritakan tu pula tak comel pula, dia jadi pandang rendah pula pada orang lain. Pandang hina pula pada orang lain. Yang tu pun tak boleh juga. Nampak dia comel tu bang. Dalam tu berparuk penuh paha. Contoh kita kata suami berkata lagu tu boleh dia buat kat isteri. Contoh kedua-duanya salah. Sama ada cerita kecantikan perempuan yang lain kepada suami, cerita keburukan perempuan yang lain kepada suami, dua-dua tu salah. Tu tak payah. Benda sulit-sulit ni tak payah nak cerita, senyap sudah. Andai kata kita ada kawan kita kau terlihat ke apa ke, terlihat senyap, tak payah nak cerita kepada suami. Jadi mana maksud di sini, jaga kehormatan orang lain, jaga maruah orang lain. Ini yang dikehendaki oleh Islam, oleh agama kita. Baik. Jadi termasuk dalam larangan ni, seseorang menggambarkan diri isterinya atau keluarganya yang perempuan kepada lelaki-lelaki yang lain, sehingga lelaki asing itu dapat menggambarkan keadaan mereka itu. Tak boleh juga. Ialah kadang-kadang ada budak-budak nak baik dengan abang-abang kau duduk asrama duduk cerita, "Uish kakak aku cantik. Putih, melepuh." Duk cerita pula dah kakak dia pula dah. Itu tak boleh. Itu tak boleh, tak payah. Mana jangan duk mananya cerita perkara-perkara tempat-tempat sulit itu sehingga menyebabkan berlaku gambaran yang buruk terhadap seseorang perempuan. Kemudian terdapat di dalam riwayat yang lain yang menjelaskan semata-mata melihat aurat tu, terutamanya bahagian sulit dan sensitif walaupun sesama jantina juga dilarang. Maknanya walaupun sesama lelaki
sesama perempuan, itu juga dilarang. Seperti dalam hadis ini, seorang lelaki tidak boleh memandang kepada aurat lelaki yang lain, dan seorang wanita tidak boleh memandang aurat perempuan yang lain. Seorang lelaki tidak boleh berada di dalam satu selimut bersama lelaki yang lain, dan seorang wanita tidak boleh berada di dalam satu selimut bersama wanita yang lain. Ini kena ambil perhatian. Mana beri peringatan kepada anak-anak yang duduk asrama, beri peringatan. Yang lelaki ke, yang perempuan ke, jangan mudah-mudah. Jangan mudah dalam soal ni. Tidak budak-budak sekarang ni macam-macam. Kalau masuk tidur sekali, buka kain, tak pakai kain apa, tak boleh. Jadi mana peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jangan dipandang sebagai suatu yang remeh temeh. Kemudian kita masuk kepada hadis yang keempat. Jadi hadis ni juga, hadis yang ketiga ni juga di samping beri peringatan supaya jaga kehormatan orang lain, dalam masa yang sama beri peringatan supaya jaga hati daripada terikat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni pun jangan ada dalam hati ni duduk terikat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah, iaitu ada gambaran menggambarkan, ingat dalam hati tentang kecantikan tempat-tempat sulit perempuan yang lain bagi lelaki. Kalau bagi perempuan, maknanya gambaran hak lelaki. Itu baik. Dan di sini juga beri peringatan. Hadis ni juga beri peringatan untuk tutup pintu kerosakan hati dan kerosakan hubungan di antara manusia. Termasuklah kerosakan hubungan antara suami dan juga isteri. Maknanya tutup awal-awal. Kalau ada bunga-bunga yang boleh membawa kerosakan hubungan suami isteri, cepat-cepat kena tutup. Kemudian hadis yang keempat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritu an-nara fa idza aktharu ahliha an-nisa'u yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan neraka kepadaku, tiba-tiba aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah wanita yang melakukan kekufuran. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka kufur atau engkar kepada suami dan engkar kepada kebaikan, iaitu kebaikan suami. Jika engkau suami berbuat kebaikan kepada salah seorang dari mereka, isteri, di sepanjang hidup, kemudian dia, iaitu isteri, melihat darimu sesuatu yang tidak menggembirakannya, dia akan berkata, saya tidak pernah melihat apa-apa kebaikan daripadamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis pula hadis berkaitan dengan mana apa yang perlu isteri jaga terhadap suami dalam konteks untuk jaga hubungan yang baik dengan suami. Makna hadis kufur di sini bukan dengan mana kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama. Kufur di sini bukan dengan mana kafir. Itu tidak. Sebaliknya ia adalah kufur yang lebih rendah darinya, iaitu kufur nikmat. Penggunaan perkataan kufur di sini sebagai isyarat pentingnya mengenang budi orang yang berbudi dan memberikan nikmat. Di samping itu ia juga bertentangan dengan sifat keimanan, bahkan ia boleh menjerumuskan seseorang kepada kufur terhadap pemberi nikmat yang sebenar. Jadi mana kufur di sini bukan dengan mana kafir yang terkeluar daripada Islam, tetapi kufur iaitu ingkar nikmat. Dan secara khusus di dalam hadis ini iaitu ingkar nikmat yang diberikan oleh suami. Baik. Kemudian kita tengok perempuan paling makna perempuan paling ramai di dalam neraka. Ada beberapa makna. Antara dia, sememangnya mereka paling ramai masuk ke dalam neraka. Itu satu makna.
Yang kedua, perempuan bukan hanya ramai di dalam neraka tetapi juga di dalam syurga. Jadi disebabkan oleh perempuan ramai, maka kedua-dua tempat mereka ramai. Maknanya walaupun mereka tu ramai di dunia, tidak kata masing-masing ramai masuk dalam syurga belaka, tidak. Tapi ramai juga yang menghuni neraka. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, yang paling ramai dari kalangan wanita di dalam neraka ialah golongan yang kufur kepada suami dan mengingkari budi suami. Makna yang ketiga tu mungkin tidaklah kata memberi makna semata-mata perempuan itu lebih ramai daripada lelaki dalam neraka. Cuma nak memberi makna daripada penghuni perempuan di dalam neraka tu, hak paling ramainya peratus penghuni wanita di dalam neraka adalah yang kufur kepada nikmat yang diberikan oleh suami. Baik. Kemudian makna kufur atau ingkar kepada suami. Jadi perkara ni bukan merangkumi semua wanita, tetapi secara umumnya bersifat sedemikian. Perbuatan tu biasanya berlaku secara tidak sengaja, tetapi didorong oleh sifat asal yang bersesuaian dengan kejadian wanita. Jadi sifat tersebut didorong oleh naluri kewanitaan yang antaranya menginginkan pelbagai bentuk perhiasan hidup. Bila keinginan tersebut tidak tertunai, maka kadang-kadang timbul sikap tidak puas hati terhadap suami. Namun begitu, jika seseorang perempuan itu dapat menghindari sifat tersebut, bahkan dia dapat melakukan sebaliknya, maka ia mendapat kelebihan yang besar. Dia kadang-kadang benda ni berlaku spontan. Sebab apa? Berlaku spontan. Kadang-kadang benda ni banyak berlaku kepada perempuan. Kadang-kadang dia tak sengaja pun. Contohlah, kita kata contoh. Isteri duk tengok orang sebelah, jiran sebelah duk beli sofa baru. Beli sofa baru, masuk duk tengok, dia duk teliur, warna pula pink pula. Jadi dia pun, bang, orang sebelah sofa baru dah, abang baru dapat gaji ni, apa lagi? Suami kata, alah, ada pun tak duduk-duduk. Ada pun comel lagi tak duduk-duduk. Dia pun selalu dia spontan. Abang ni dia spontan. Benda tu kadang-kadang tidak disengajakan. Dia terus. Begitu juga benda-benda lain, minta benda-benda lain. Suami tegur sikit, ya alah, langsir ada pun tak ada lusuh lagi. Allah, abang selalu. Dia spontan benda tu. Benda tidak disengajakan. Jadi yang spontan tidak disengajakan sebegini banyak berlaku di kalangan perempuan. Bukan dia dengan sengaja, dia rasa suami dia ni memang tak pernah bagi apa-apa ke dia ke apa ke dak. Tapi kadang-kadang berlaku spontan. Yang jenis engkar sungguh, tak nak akui sungguh kebaikan suami, yang tu pun ada. Kita tak nafi yang tu pun ada. Tapi hak kebanyakan yang berlaku ni berlaku secara spontan. Jadi hak berlaku secara spontan ni, mana bila berlaku kena cepat-cepat minta maaf ataupun perbaiki, istighfar. Tak naknya bila berlaku spontan, lepas pada tu buat tak tahu. Biarlah, biar dia rasa sikit. Begitu pula dah rasa. Jangan. Jadi mana kalau berlaku spontan seperti tadi. Bang, sofa baru bang, orang sebelah dah beli dah. Isteri suami pun tegur, alah, ada pun baru lagi. Abang ni. Jadi bila berlaku begitu, cepat-cepat istighfar, minta maaf, mana ubah. Jadi mana kufur kepada suami ni kadang-kadang berlaku sedemikian. Berlaku secara tidak disengajakan. Jadi perkara ni berlaku dia maknanya kerana kelemahan wanita dan juga kerana keinginan kepada perhiasan tu kuat. Itu tidak salah. Memang naluri wanita dia nak kepada perhiasan. Tapi kerana naluri tersebutlah yang menyebabkan keluar perkara-perkara tersebut secara spontan. Tapi kalau seseorang perempuan tu dia boleh kawal benda tu, dia tak kisah. Tu dia bak perhiasan ni, orang lain pakai kasut tumit tinggi, dia pakai selipar Jepun pun tak apa. Tak kisah. Suami kata, selipar ni nampak buruk dah ni. Marilah kita pergi beli selipar lain. Alah, abang beli je lah.
Belilah hasil baju Jepun pun. Jenis tak kisah. Ada juga isteri hak jenis lagu tu. Tak kisah. Kalau isteri lagu tu bagus tak apalah, mana dia tidak kisah dengan perhiasan dari segi luaran. Cuma suami tu dah isteri kata beli selipar Jepun, janganlah beli selipar Jepun sungguh. Dia pergi beli selipar Jepun sungguh. Maknanya kena pandai lah tu kena ada timbang rasa antara satu sama lain. Jadi maknanya nak cerita isteri boleh sebaik-baiknya kawal diri dalam menghadapi situasi-situasi sedemikian. Dan sifat qanaah ni mesti kena ada pada setiap isteri. Sebab qanaah ni dia satu perbendaharaan yang sangat-sangat bernilai. Qanaah ni rasa cukup dengan apa hak ada. Tu puas hati. Hak ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya keperluan sudah tertunai, alhamdulillah, cukup. Tu. Qanaah kalau ada pada seseorang, maka dia menjadi satu perhiasan hidup yang sangat-sangat cantik. Sama ada kepada lelaki ataupun kepada perempuan. Maknanya berasa cukup dengan sedikit. Kita rasa cukup dengan sedikit, dengan apa kita ada, menyebabkan puas. Jadi banyak Allah Ta'ala menampakkan kepada kita banyak apa hak kita ada, walaupun sedikit. Tapi kalau tak ada qanaah, hak banyak pun nampak sikit. Kalau kita tidak ada qanaah, banyak dah padahal. Sofa tu bawah ada dah, atas ada dah, tak cukup lagi. Nak bubuh lagi, nak bubuh ruang tamu pula. Tu maknanya bila tidak ada sifat qanaah. Baik. Kesimpulan hadis, wanita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam hubungannya dengan suami dan dalam meminta suami memenuhi permintaannya. Sikap tersebut untuk mengelakkan timbul perasaan tidak puas hati terhadap suami dalam memenuhi keinginannya kepada dunia. Jadi mana kena berhati-hati, kena beringat. Nak minta sesuatu dengan suami tak salah, tapi beringat. Bila minta tu jangan sampai terlepas mulut. Jangan sampai terlepas mulut seperti tadi. Seperti tadi, benda tidak disengajakan. Tapi tak sengaja pun main kerak-kerak. Terasa juga suami. Terasa Allah asyik-asyik. Tak cukup dah ni. Dia kadang-kadang perempuan tidak lagu tu pun, tapi kerana suami tu dia dipanggil apa, imperiality complex, menyebabkan dia jadi ganah pula dengan isteri. Ada juga. Jadi mana isteri ni satu qanaah, yang kedua kena ada dalam kehidupan ni dengan suami, biar ada sentiasa menghargai suami. Tu sentiasa hargai suami. Sebab tu mana di bawah ni, sentiasa wanita hendaklah sentiasa mengakui jasa dan budi yang diberikan suami walaupun nilainya tidak seberapa. Antara jasa dan budi pula yang paling tinggi nilainya ialah budi di dalam agama. Ni hak payah sikit. Nak nampak ni, maknanya suami yang baik, suami yang sentiasa beri panduan dalam agama, bawa isteri untuk dapat panduan di dalam agama, bawa isteri tempat belajar, galakkan isteri supaya belajar. Itu sebenarnya paling baik. Tu paling baik. Namun begitu, janganlah sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah kerana tiada ketaatan kepada makhluk di dalam menderhakai Allah. Sebuah hadis berbunyi. Hadis ini bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiada ketaatan di dalam maksiat, ketaatan hanya terdapat pada perkara makruf sahaja. Jadi dalam kita menghargai suami, taat kepada suami, patuh kepada suami, jangan sampai derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tahap tu. Begitu juga jangan sampai suami mengambil kesempatan melakukan kezaliman kepada isteri. Itu pun tak boleh juga. Itu pun tak boleh juga. Itu kena maknanya, tapi kok mana pun Islam ni dia tetap jaga hak. Jadi kalau kita pergi, kalau di Malaysia ni lah, kalau dalam tuntutan mahkamah syariah ke, dia akan timbang kedua-duanya. Mana jaga hak isteri dan juga mana mendidik isteri supaya berikan ketaatan, kepatuhan kepada suami. Di dalam hadis ini terdapat isyarat galakan supaya mengelak diri daripada berlebih-lebih dalam perhiasan dunia
kerana keinginan yang berlebihan kepadanya boleh membawa engkar budi suami. Ini mana berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup sekarang. Big banyak dah, apa handbag tu banyak dah, tapi asyik nak tukar saja. Suami masuk gaji tanya dah, bang gaji dah masuk, bang handbag baru, kasut baru, tu. Padahal hak ada pun tak habis gile, tukar tak habis tukar tapi masih nak hak baru lagi, sama juga yang mempunyai gaji sendiri, sama juga. Jadi mana elakkan diri daripada berlebih-lebih dalam perhiasan dunia. Dia antara faktor kita ni, apa dia panggil, tak apa, saya sebut lepas ni. Lepas ni di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengingatkan supaya bersedekah untuk memelihara diri dari neraka. Jadi hadis ini sebut berkenaan dengan perempuan ramai dalam neraka. Lepas tu dalam hadis yang lain ada tambahan, Nabi suruh jaga diri daripada neraka. Iaitu dalam hadis ni, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, peliharalah diri dari neraka walaupun dengan sepotong tamar. Maknanya Nabi SAW sebut perempuan paling ramai dalam neraka. Lepas tu Nabi cerita jaga diri daripada neraka dengan bersedekah. Bersedekah walaupun sepotong tamar. Dia antara faktor kita ni payah bersedekah ni sebab apa? Sebab perhiasan. Sebab perhiasan. Tu. Bila dapat gaji, kita kata hak lelaki cara lelaki. Nampak gaji banyak sikit gak, cara kau nak tukar sport ringnya. Hak jenis kain mengai gak nak beli kain baru. Hak jenis minat ni dia masing-masing ada. Perempuan pun begitu juga. Perempuan dengan cara perempuan. Tudung tu pantang ada jenis baru. Nelofa. Mari era Fazira pula. Apa jenis tudung? Semua nak beli. Semua nak beli. Tu. Jadi tu tudung saja. Beg tangan, kasut, apa macam-macam. Tu. Jadi itu bahagian tu saja. Tak kira lagi bahagian majalah. Majalah apa? Hias lah. Majalah apa lagi? Macam-macam jenis majalah. Majalah cara kahalasi, cara jenis-jenis itulah. Majalah pula satu-satu pula, bukannya tebal mana pun mahal juga. Mahal. Jadi bila banyak perhiasan tu, beli ni menyebabkan ruang untuk bersedekah tu sikit. Nak bagi sedekah, tengok-tengok tak ada dah. Tengok-tengok tak ada dah. Sebab apa? Sebab banyak duk tuju kepada perhiasan tadi. Tu. Jadi bila banyak duk fokus sangat, sungguh sangat kepada perhiasan, menyebabkan peluang untuk kita menyelamatkan diri daripada neraka dengan bersedekah tu jadi kurang. Jadi tak banyak. Sebab apa? Sebab tadi. Jadi cara untuk mana membolehkan kita ni bersedekah, menjaga diri daripada neraka ni dengan lebih luas, cara dia kurangkan perhiasan diri. Elakkan hal tu. Hati insya-Allah mudah untuk kita bersedekah. Jadi sebab tu di dalam riwayat yang lain ni, bila wanita dari kalangan sahabat ni, sahabiah ni dengar perkara ni, mereka cepat-cepat buka perhiasan ada pada diri mereka, beri sebagai sedekah. Ini ada di dalam hadis riwayat Abu Hurairah pun ada benda ni. Bila Nabi SAW beri galakan kepada perempuan supaya bersedekah, mereka pun cepat-cepat cabut. Cabut anting-anting di telinga, terus bagi sedekah. Sebab apa? Untuk elakkan diri daripada neraka. Baik. Kemudian kau nak terus kau ni 11 suku. Okey, tak apa. Hadis kelima daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis dulu. An Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Hadis kelima daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, telah diberikan keizinan kepada kamu keluar memenuhi keperluan-keperluan kamu. Jadi sebelum ni kita dah jumpa ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik tempat untuk perempuan adalah di hujung rumah dia, tempat yang paling payah untuk ditemui. Hadis ini pula kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut diberikan keizinan untuk perempuan. Hadis khusus untuk perempuan. Tu sebab tu lafaz
Yang digunakan di sininya takhrujna, itu untuk perempuan. Hajatikunna, kunna tu dhamir ataupun ganti nama untuk perempuan. Maknanya diberikan keizinan untuk perempuan jika mempunyai hajat, jika ada keperluan. Jadi maknanya bukan bermakna sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukan bermakna Nabi SAW dalam hadis sebelum ni tak nak bagi langsung perempuan ni keluar, biar kurung sungguh dalam rumah. Tidak. Ada keperluan boleh. Itu tengok kepada situasi. Dia hadis ni panjang hadis ni. Hadis ni cerita mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kami keluar pada waktu malam, keluar pada untuk buang air ni di suatu ketika ke tanah lapang yang luas. Keluar pergi tak berapa masjid itu sepan ni. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata uhjub nisa'ak, mana tutup halang isteri perempuan-perempuanmu daripada keluar. Nabi sallallahu dan Nabi mana Sayyidina Umar minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh perempuan memakai hijab. Nabi SAW tidak melakukannya. Lalu Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW, keluar pada satu malam. Keluar pada satu malam, dan dia adalah seorang perempuan yang tinggi. Sayyidina Umar pun maknanya kata kepada dia, fanadaha, menyerunya, memanggilnya. Dia kata, ala qad arafnaka ya Saudah, kita kenal kamu. Kamu tutup muka pun kita tahu, kenal ni kamu ni, wahai Saudah. Maksud Sayyidina Umar ni, dia nak sangat supaya turun ayat hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurun ayat hijab. Selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, boleh diizinkan kepada kamu untuk keluar jika mempunyai keperluan. Jadi mana ada keperluan boleh. Makna hadis, Islam memberikan keizinan kepada perempuan keluar rumah jika mempunyai keperluan dan terpelihara dari fitnah serta perkara-perkara yang membawa kerosakan dan kekejian, di samping memelihara tuntutan syarak. Keperluan tersebut sama ada yang bersifat keagamaan seperti menghadiri kuliah, mengikuti aktiviti-aktiviti keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan dan sebagainya. Begitu juga keperluan yang bersifat keduniaan seperti memenuhi tuntutan hidup dan pelbagai kewajipan yang lain. Nabi SAW pernah memberikan kebenaran kepada seorang wanita yang masih lagi di dalam iddah untuk keluar memenuhi keperluan hidupnya. Jadi mana kalau ada keperluan, termasuk dalam keperluan ni bahkan penting, iaitu menuntut ilmu, ilmu. Kalau boleh di rumah semata-mata, itu tak apalah, lainlah. Bahkan menjadi kewajipan kepada suami, termasuk dalam perintah kepada suami supaya jaga diri dan jaga keluarga daripada neraka, iaitu berikan ilmu kepada keluarga, termasuklah kepada isteri. Jadi itu juga termasuk di dalam keperluan. Mana menghadiri pengajian-pengajian dan sebagainya. Jadi Nabi SAW beri peluang keluar tu sehingga perempuan dalam iddah pun boleh keluar jika perlu untuk memenuhi keperluan hidupnya. Seperti dalam hadis yang dikemukakan bawah ni, saya baca terjemahan dia tu. Iaitu cerita daripada Jabir bin Abdullah, dia kata mak saudara saya diceraikan, lalu dia mahu keluar bekerja memotong kurma. Ada seorang menghalangnya dari keluar. Dia pun datang menemui Nabi SAW bertanyakan masalah tersebut. Nabi SAW menjawab, Nabi kata, fajuddi nakhlaki fa innaka asa an tasaddaqi atau taf'ali ma'rufa. Nabi pun kata, keluarlah dan potonglah kurmamu, mudah-mudahan engkau dapat memberikan sedekah atau dapat berbuat kebaikan. Maknanya Nabi bagi, tidak jadi masalah jika ada keperluan. Seperti dalam kes ni, perempuan dalam iddah, kalau dia tak keluar, tak cari rezeki, siapa nak bagi rezeki ke dia? Siapa nak bagi rezeki itu? Allah Ta'ala. Tapi asbab nak cari rezeki, itu siapa? Jadi dia boleh dengan tujuan tersebut.
Bahkan di dalam riwayat Abu Daud disebutkan isteri saya, ibu saudara saya diceraikan dengan talak 3. Jadi mana dalam kes sedemikian pun Nabi SAW beri kelonggaran untuk keluar. Kemudian hukum berkenaan dengan hal ini. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahawa wanita yang beriddah harus untuk keluar jika mempunyai keperluan. Imam An-Nawawi ketika menguraikan hadis ini menjelaskan, hadis ini menjadi dalil wanita yang beriddah bain. Mana bukan iddah raj'i ni, iddah yang lebih itu lagi daripada iddah raj'i. Boleh keluar kerana sesuatu hajat. Mazhab Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain berpendapat harus keluar pada waktu siang kerana sesuatu hajat. Ini cerita berkenaan dengan perempuan dalam iddah. Begitu juga di sisi mereka harus keluar pada ketika iddah kerana kematian suami. Kalau kerana kematian suami pun boleh jika ada keperluan. Mana bukan kata langsung tak boleh. Terpaksa pun tak boleh. Imam Abu Hanifah juga sepakat dengan mereka berkenaan iddah kematian suami dan dia berkata untuk iddah bain tidak boleh keluar siang dan malam. Itu cuma ada perbezaan lah pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Nawawi dia pergi lebih jauh lagi. Ini di dalam syarah Sahih Muslim. Dia kata apa? Jika wanita yang beriddah mencari rezeki yang memerlukan dia keluar pada waktu malam, jika dia tidak perlu keluar untuk mendapatkan perbelanjaan, maka tidak harus. Kalau dia maknanya perempuan dalam iddah ni, kalau dia tak keluar pun dia boleh makan, boleh, tak ada masalah. Anak bagi, anak tanggung, tu tak payahlah. Dia pun dah patching dah. Contohlah kita kata, ataupun memang dia tu suri rumah, tu tak apa. Sebaliknya jika dia perlu keluar walaupun waktu malam kerana keperluan tersebut, maka harus dia keluar. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarahul Muhadzab. Jadi mana bukan kata langsung tak boleh, tak ada ruang langsung, tidak, ada peluang, ada ruang. Mana Islam tidaklah menekan perempuan sepik sangat ke apa ke, tidak, ada keluasan. Tapi kena jaga. Seperti perempuan dalam iddah ni, terutama sekali yang kematian suami, dia kena jagalah, jangan galak, jangan apa seronok sangat, jangan pakaian yang menghias diri, jangan berhias, pakai biasa. Jangan ada tarikan ke apa ke, jangan. Keluar pun kerana keperluan. Bahkan kadang-kadang kalau ada di tempat yang lain, kalau dia duduk di situ ketakutan, kebimbangan, seperti ada kes baru ni berlaku baru ni. Mana Pak Cik ni dia meninggal, isteri dia tu Kemboja. Kemboja, kalau tidak Kemboja. Isteri hak lama meninggal lah. Mati dah. Ni isteri hak baru dah. Kemboja, tak ada keluarga di sini. Isteri ni pula dah ada suami dah sebelum tu di Kemboja. Ada anak-anak semua duduk di Kemboja. Isteri suami hak lama tu tak ada lah. Lepas tu macam mana kalau dia duduk di Malaysia, dia duduk di sini, tak selamat. Dia seorang diri, dia pun muda lagi. Kalau tak silap saya tak sampai 40 umur. Yang anak tiri dia nilai ceritanya macam mana. Jadi saya kata, kalau saya pernah baca lah, pun saya tak ingat, boleh bagi dia keluar untuk pergi ke tempat yang selamat untuk dia beriddah. Jadi maknanya dia keluar, kalau tak silapnya Penang. Kedah. Dia keluar daripada Kedah tu, keluar terus ke Kemboja. Balik sana duduk dengan anak dia. Anak lelaki dia ada di Kemboja. Suami dia buat lama pun dah tak ada dah meninggal. Jadi dah janda pula dah. Tapi tak apalah, mana dia pun nak beriddah di Kemboja, tak apa, balik. Mana dia keluar tu untuk mencari tempat yang selamat untuk dia beriddah. Itu tak apa. Itu tujuan dia. Jadi saya bagi tahu tak apalah. Betul-betul cari tiket terus balik ke Kemboja, anak dia sambut di sana, terus anak dia jaga di sana. Baik. Namun begitu jika ia boleh membawa, tapi kalau dia bawa pada perkara yang haram, perkara kekejian, hilanglah keharusan tersebut.
Seperti keluar pada waktu yang tidak sesuai, buat urusan-urusan yang tak boleh jaga batas-batas yang boleh menggelincirkan kepada perkara yang haram. Kemudian di sini saya kemukakan hadis berkenaan dengan halal dan haram itu adalah jelas. Antara dia tu ada yang syubhat tu mesti kena jaga. Baik. Kemudian saya kemukakan mana pandangan Imam Ibnul Qayyim, mana Ibnul Qayyim kata bila mana Allah Subhanahu wa taala haramkan sesuatu perkara, ada jalan-jalan antara yang boleh membawa kepada perkara haram, maka jalan-jalan itu juga merupakan perkara yang haram. Jadi mana kena jaga. Seperti yang dimaksudkan di sini, boleh keluar, tapi andai kata keluar tu boleh membawa menjerumuskan kepada perkara haram, maka haram keluar. Tapi kalau keluar tu tidak membawa kepada perkara yang haram, maka boleh keluar, dan kerana ada sesuatu hajat, ada sesuatu keperluan. Kemudian daripada hadis ini juga tambahan ni, Ibnu Battal kata berdasarkan hadis ni, wanita boleh menguruskan harta dia sendiri kerana sesuatu hajat, kerana sesuatu keperluan yang merupakan maslahah untuk dia, kebaikan untuk dia. Tapi keluar yang diberikan keizinan. Kalau ada suami, diberikan keizinan kepada suami. Kemudian berkaitan dengan musafir, safar wanita apa tu, yang tu kita akan jumpa di dalam hadis selepas daripada ni. Hadis yang ke-6. Wallahu a'lam.